Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Dan biasa majak syukur kita kepada Allah SWT. Dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pada hari ini. Hari ini hari Isnin 27 Februari. Besok last day bulan Februari. Februari. Quote of the day bersama dengan Tok hari ini. Tajuk kita hari ini ialah tajuk kita hari ini bermulalah dengan satu perbualan yang baik. Bagaimana nak memulakan satu perbualan yang baik? Inilah dikatakan komunikasi adalah kunci kepada permulaan persahabatan. Ada juga orang kata komunikasi itu adalah sebagai penghubung yang erat kuat bagai mangga, bukan buah mangga. Mangga. Ya, come on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sahabat duha. Hujan di Singapura. Allahu Akbar. Hujan rahmat. Kota Baru nyai. Kota Baru nyai. Apa khabar kamu? Aku doakan kamu sehat-sehat. Sehat. Saya dapat meneruskan usaha-usaha untuk menjadi rezeki, beramal ibadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berbuatlah perkara-perkara yang baik. Itulah sahabat sejati. Itulah idea yang terbaik. Bila nak berbuat atau bermesra perkara yang baik. Okey, dalam keadaan ini kita mesti kenali dulu siapa yang kita nak berkomunikasi itu. Dengan siapa kita nak berkomunikasi. Ada orang yang kita tidak pernah kenal. Bagaimana kita nak memecahkan kebuntuan orang yang kita tidak pernah kenal. Berjumpa ke tempat kenduri ke, contoh. Ataupun berjumpa di mana-mana lah. Tapi kita rasa, ingat dia ni, kat mana dia ni, ingat dia ni. Bagaimana nak memecahkan kebuntuan itu. Dia ada beberapa teknik. Nak memecah kebuntuan. Jangan gelojoh. Nanti dia lari. Nanti dia anggap kita ni stranger yang boleh mendatangkan bahaya. Dia lari. Bahkan dengan haiwan pun, kalau nak jinakkan haiwan, mesti ada caranya. Cara-cara memujuk, cara-cara membantu. Kalau haiwan, bagi makan dia datanglah. Kalau dia lapar. Tapi bagi orang, manusia, belum tentu dia datang. Kau ajak makan, jom kita makan. Tak nak lah, tak kenal pun. Ada juga orang yang berpendapat demikian rupa. Itulah yang jadi pada kita. Okey, tips bagaimana nak memecahkan kebuntuan untuk memulakan perbualan. Pertama sekali, menggunakan teknik mengajukan soalan. Ini pun kena hati-hati bagi orang yang kita tak kenal. Jangan aju soalan tak betul-betul. Nanti dia tak nak menjawab. Dia makin jauh lari. Kejauh. Pertama, ayat yang biasa. Kalau anda tanya je, mesti dia jawab dengan elok. Sekarang pukul berapa? Itu dia antara soalan yang common. Siapa pun akan jawab. Sekarang pukul 3 lah. Sekarang pukul apa? Bagi orang yang nak pergi lebih jauh dari segi komunikasi. Sekarang pukul apa? Sekarang 12.30. Dah tak lama lah nak masuk waktu Zuhur. Itu cara. Bagaimana kita nak menjelaskan bahawasanya ingatlah kepada solat Zuhur. Tapi kita tanya jam. Waktu pukul berapa? Itu kaedah dia. Bagi orang yang baik, bagi sahabat yang baik, bagi topik yang baik, jika ada orang yang memperingatkan kita waktu ibadat, terutama waktu solat, dialah orang yang terbaik. Itu tanda orang yang boleh menjadi pasangan kita dunia dan akhirat, iaitu orang yang memperingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mula-mula kita tanya jam. Sekarang jam pukul berapa? Pukul 4.30. 4.30 dah. Lagi 15 minit masuk Asya tau. Kat mana masjid sini? Dia kata, masjid tak jauh sini. Masjid sana. Boleh tunjuk ke? Jom kita pergi sama-sama solat masjid. Dia pun ikut solat masjid. Allahu Akbar. Itulah teknik-teknik yang baik. Teknik. Jadi kita bertanya jam. Tapi kalau kita terus tanya, gelojoh sikit, dah nak masuk Zuhur ni, jom kita pergi solat Zuhur. Siapa dia ni?
Siapa dia ni? Macam tu. Sedangkan bila ada seorang insan yang mengkhabarkan bahawasanya memperingati, remind kita sebagai reminder, waktu solat sudah hampir, dialah orang yang terbaik. Dialah orang yang baik dunia dan akhirat. Pada mahsyar nanti, kita akan bertemu dengan orang yang sentiasa memperingatkan orang lain untuk mengerjakan ibadat. Jangan tunggu azan. Ada orang tunggu azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan azan. Panggilan supaya solat. Tapi dia buat tak dengar je. Buat tak dengar je. Jadi yang pertama, bagaimana kita nak meluahkan, memecahkan kebuntuan komunikasi bagi orang yang tidak pernah kita kenal. Tak pernah kita kenal. Ialah bertanya waktunya, jamnya. Tapi jam kita soroklah sikit. Nanti dia kata, you punya jam ada? Tengoklah jam you sendiri. Sorok sikit. Bagi tahu dia, jam saya dah lama mati. Patut bau. Kau pakai jam apa? Patutlah ada bau pakai jam apa. Itu pecah kebuntuan. Sama-sama ketawa. Jok kan? Macam itulah. Jadi bermula dengan tanya waktu. Tanya waktu. Ataupun, itu satu cara. Yang kedua, teknik yang kedua ialah bertanya di tempat. Terus bertanya, musalla ada kat mana di sini? Musalla. Musalla. Atau masjid kat mana di sini? Itu kaedah bertanya. Ramai orang menjawab. Bahkan orang bukan Islam pun dia boleh jawab. Oh, masjid lah. Masjid lah di sana lah. Dia boleh jawab. Ya, Norli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki selalu. Amin. Juga kepada Nazli. Kawan-kawan duha. Now is duha time. Duha time. Norli. Soalan duha. Kamu duha. Duha. Orang yang sudah fall in love dengan duha, dia tidak akan tinggal duha. Orang yang sudah mulai rasa kehilangan, bila terlepas duha, semalam terlepas duha, rasa nak menangis, rasa sedih yang amat sangat, itulah bererti ibadah anda sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau solat duha pun anda rasa satu kehilangan, satu kerugian yang luar biasa dalam hidup anda, apalagi solat wajib. Apa lagi? Jadi yang pertama kita tanya waktu. Itu kaedah nak memecahkan kebuntuan komunikasi dengan orang yang kita pertama kali jumpa. Tapi kat rumah pun ada juga. Ada juga tanya. Nenek kau tanya sekarang jam gua apa? Ada juga tanya. Kat dinding ada. Tapi dia nak tanya. Ada juga. Nak memecahkan kebuntuan. Jadi yang kedua ialah tanya sesuatu tempat. Satu tempat. Masjid ke apa ke tak, ataupun kat mana ada tempat dia ni. Ada orang tanya tandas, kat mana tandas. Ada juga orang tanya di mana masjid. Kenapa nak pergi buang nak pergi buang hajat. Aduh, dah lah masjid, pergilah solat sunat. Tak sunat kan di masjid. Jadi dah dua dah teknik memecahkan kebuntuan. Bertanya waktu, jam. Kemudian kaitkan solat. Itu orang yang hebat. Kemudian tanya tempat-tempat ibadah. Dan kaitkan dengan solat. Kemudian tanya rumah-rumah tok guru. Rumah-rumah ustaz. Tanya, di kampung ni saya dengar ada tok guru. Ustaz namanya Ustaz Azhar Idrus. Oh, kat mana rumahnya? Dia akan cerita. Ustaz. Mesti kenal dia. Orang kampung. Kenal macam tu. Jadi kita tanya. Selalu ke pergi? Macam itulah. Ya, Saudia. Assalamualaikum, selamat pagi. Pada Tok Haji. Waalaikumsalam. Good morning. To you too, for you. Terima kasih. Hari ini tajuk kita, pecahkan kebuntuan. Gunakan topik-topik yang baik. Yang boleh mengeratkan walaupun pertama kali jumpa. Jadi bertanya soalan-soalan yang common. Menjadi universal question. All over the world. Dia akan respon. What is the time now? Pukul berapa sekarang? Tanya. Where is the mosque? Tanya. Where is the shopping center? Shopping center. Where is this? Benda-benda simple. Jangan tanya benda susah. Payah dia. Dia tanya benda senang. Satu. Elakkan daripada. Itu dari segi positifnya. Untuk memastikan kita mendapat respon yang positif di atas soalan yang kita tanya. Jangan bertanya soalan-soalan yang berbentuk prediction, pribadi dia. Jangan tanya. Elakkan soalan-soalan negatif. You ni daripada mana?
Allahu Akbar. Kalau tanya you daripada mana je, engkau daripada mana? You daripada mana? Tak jawab dah, dia lari dah. Sebab first time dia kata dia ni siapa dia ni? Nah, jangan tanya you daripada mana. The first word come out from their mouth. Jangan tanya you daripada mana ya? Jangan tanya. Itu jangan tanya. Ataupun you nama apa ya? Pun tak boleh. Pun tak boleh. Ada orang tanya, "I rasa kenal lah you. You nama apa?" Memang lari punya. Memang lari punya. Personal. Terlalu personal. Sebab itu adalah dari segi protection. Objection di atas to expose diri dia kepada orang yang dia tidak kenal. Kena elakkan. Kena elakkan. Okey? Dah okey. Dari segi itu pula. Itu dari segi orang yang first time. Orang yang first time kita jumpa. Bagaimana nak pecahkan kebuntuan. Ada juga first time jumpa tapi jumpa tempat hobi yang sama. Katakanlah selepas tengok bola di stadium. Masa berjujuk-jujuk. Berduyun-duyun balik tu tanya, "Oi, tadi pemain okey juga main Malaysia tadi." Oh, iyalah. Dia semangat yang sama. Dia akan menjawab. Jadi semasa hobi yang sama. Menonton wayang. Hero tadi handsome lah. Jadi itu ayat-ayat yang mudah untuk memecahkan kebuntuan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi. Jadi kita keluar daripada tempat hobi yang sama. Ataupun memancing. You selalu kau mancing di sini. I selalu sini. Ini first time datang sini. You boleh. Tapi I tengok tak ada ikan. Ada dia kata. Ya, tempat mana yang spot-spot yang lubuk-lubuk yang baik. Dia pun cerita. Oh, you pergi lubuk sana, lubuk sana. Oh, betul-betul. Dia pun tanya kita. You datang dari mana? Oh, saya datang dari ni. Oh, jauh you datang. You dekat mana? Jadi satu perbualan. Hasil daripada hobi yang sama. Itu juga untuk memecahkan kebutuhan kita. Memecahkan kebutuhan kita. Membicara ke benda-benda yang baik. Membicara. Jadi kita nak kaitkan dengan soal-soal ibadah. Soal-soal ibadah. Okey, itu dari segi orang yang first time jumpa. First time jumpa. Bagaimana dengan orang yang sudah kita kenal? Orang sudah kita kenal. Macam mana kita nak berhubung dengan orang sudah kita kenal? Ini yang penting juga. Jangan take for granted. Mentang-mentang sudah kenal. Sudah kenal. Maka apabila kenal, tak cerita. Kenal cerita lah. Tak kenal tak cerita. Kenal baru cerita. Kenal. Dalam soal dalam family, husband and wife, ada orang tahun pertama okey, tahun kedua KO, okey. Macam tu lah. Macam tu. Jadi dia mesti menggunakan komunikasi yang baik. The keyword, perhubungan dalam family dan husband and wife dalam family, keluarga, sahabat, ialah komunikasi yang betul. Komunikasi yang betul. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang betul, nada-nada suara yang betul, topik-topik yang betul, tempat-tempat yang betul. Ada juga, it's not the right place. Jangan bertanya tempat-tempat yang bukan tempatnya. Pun kena jaga. Komunikasi itu penting. Jadi kalau dengan suami, isteri, dengan anak-anak, cuba guna bahasa yang sayang-sayang sikit. Bahasa sayang. Gunakan bahasa-bahasa sayang. Jadi kita mudah dapat respon. Kalau guna bahasa biasa, lambat dapat respon. Kalau guna bahasa-bahasa sayang, dia positif. Aura dia timbul. Tak percaya, cuba buat. Buat. Pagi-pagi bangun. Hai sayang nenek. Hai sayang nenek. Saya nenek. Buat terbiak gatuk ni saya nenek. Cuba bercakap benda-benda yang lembut-lembut lah. Lembut. Keyword. Kita menggunakan perkataan-perkataan yang sesuai. So kita nak makan apa ya hari ni? Kan? Tak apalah, I pergi beli kedai kopi lah. Dia sebenarnya tak apalah, I masak lah. I cakap lah, cakap. Itu komunikasi itu penting. Keyword yang padat yang kita perlu gunakan. Kita dah solat duha ke? Belum lah. Oi, jom pergi solat duha dulu. Baru kita keluar. Kita selalu mengingat-ingatkan. Itu solat duha ke waktu duha. Kalau waktu zuhur,
Kita dah pukul 12.30 ni, takkan nak keluar. Tunggulah selepas Zuhur. Macam tu. Tapi meeting kita, appointment kita pukul 2. Tak apalah, kita jumpa Allah dulu. Baru kita jumpa makhluk. InsyaAllah selamat. Itu kaedah kita. Jangan marah. Guna perkataan yang salah. Tak nak pergilah, saya nak Zuhur dulu, tahu tak? Tak boleh kasar macam tu dengan orang kita sayang. Dengan anak-anak, isteri, suami, tak boleh. Jadi kata-kata itu penting. Memilih kata-kata, memilih perkataan itu penting dalam soal berkomunikasi untuk bercakap benda yang baik. Tapi kadang-kadang kita ajak solat, tanya solat pun marah tau. Ada orang marah. Ada marah, tak ada benda lain kena tanya. Solat. Kita dah solat lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lain macam bunyi. Lain macam bunyi. Ada juga macam tu. Dan dari segi komunikasi kita dalam family juga, kita mesti menggunakan masa itu dengan penuh kualiti. Quality time. Gunakan masa yang berkualiti. Maknanya di situ ialah kalau kita penuhkan masa itu dengan perkara yang berfaedah, perkara yang positif, perkara yang penuh dengan kasih sayang, perkara yang penuh membantu, perkara yang menyelesaikan masalah. Itulah isu-isu yang positif. Quality time. Jangan guna quality time. Dah lah kerja pergi pagi balik malam. Hari Minggu duduk berkelahi pula. Jumaat, Sabtu, Ahad. Berkelahi pula. Jadi quality time itu tidak digunakan dengan baik. Tidak digunakan baik. Ini merugikan. Gunakan quality time. Quality time. Masa yang berkualiti. Iaitu masa yang kita boleh sit down together. Face to face. Face to face. Itu penting. Itu penting. Terutama kita dengan anak-anak. Dalam minggu lepas, tajuk kita ialah wang tidak boleh menjamin anak kita menjadi baik. Tapi berilah masa yang cukup. InsyaAllah akan menjamin untuk anak kita menjadi orang yang baik. Jangan main. Jangan main. Wan bukan segala-galanya. Okey, dalam soal untuk memecahkan kebuntuan komunikasi dalam keluarga, di antaranya cara yang paling baik ialah gift, hadiah. Atuk ada hadiah, jom. Hadiah. Wow, Atuk beli hadiah. Oh, wow, Nadia. Begitu juga. Tapi pasal bagi hadiah ni, isteri pun, tua pun, kalau dah bagi hadiah, Allah, terima kasih bang. Lembut tu. Lembut. Belajar bagi gift. Tak perlu benda mahal. Tak perlu benda susah sangat. Tak perlu sangat. Kita buat sekadar yang kita mampu. Ini di antara bahasa cinta yang kita gunakan. Gift. Gift. Berilah sesuatu. Paling tidak pun senyum lah pagi-pagi. Kalau orang tak pernah senyum, hati-hati sikit lah. Ni kenapa abang ni tersenyum ni. Ni mesti ada apa-apa ni. Jadi hal lain pula. Kita tak ada apa-apa. Dia pula kita jadi hal lain. Jadi gift itu penting. Walaupun kecil gift. Tapi sekarang nak, kalau Kelantan, Mek Kelantan kena bagi gold lah. Ada gold. Sebab tu kedai emas Kelantan banyak tu. Kalau datang Kelantan tengok kedai emas saja. Penuh pula tu orang. Semua penuh. Emas bukan murah. 3,000 tu kecil je. Allahu Akbar. Tapi itulah kesukaan orang Kelantan menyimpan gold. Okey, dalam soal kita berkomunikasi untuk memecahkan kebuntuan di antara husband and wife, di antara anak-anak, keluarga, family, bila kita gathering, kita bersama, perlu menggunakan perkataan-perkataan touching. Seperti memuji. Wah, cantiknya baju Atuk. Macam tu. Memuji. Wahnya macam tu. Perempuan, kalau nak puji pasal handbag. Wah, cantiknya handbag ni. Jangan puji kuat-kuat tau. Nanti dia kata perli pula. Wah, cantiknya handbag kau. Tak boleh macam tu. Wah, cantiknya handbag kau. Dia kena ada cara dan teknik. Ya, ombak pantai. Bicara dengan baik. Dipasti dibalas dengan baik. Memang, Ami, cantik. Kalau dia suka pun dia tak balas lah. Jadi kena ada touching sikit. Tak ada pujian. Di antaranya ialah pujian. Dan memang pun, tabiat orang Melayu, sorry to say lah, bakit bangsa sikit, keturunan. Orang Melayu ni susah nak puji.
Tapi kalau buat mengutuk cepat. Kalau buat salah je terus kutuk. Bang 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 bang. Kalau buat yang elok saja buat dak je. Ada aja. Ini satu kesilapan besar, amalan yang tidak patut dilakukan oleh kedua ibu bapa terhadap pencapaian kebolehan anak-anak. Kalau anak itu boleh baca Bismillahirrahmanirrahim dengan baik. Wow, pandainya baca. Atuk banyak guna reverse psychology. Alah, baby tak pandai lagi baca Al-Fatihah. Pandailah. Atuk tak pernah dengar pun. Dia pun terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah. Dia tu, wow, Atuk baru tahu cucu Atuk boleh pandai baca Al-Fatihah sampai habis. Itu reverse psychology. Guna juga sikit-sikit. guna juga budak-budak ni. Kalau kita reverse psychology, dia terus self protection dia kuat. Mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Jadi inilah di antara perkara-perkara perbualan untuk memecahkan kebutuhan supaya quality time yang ada pada kita. Sebab orang kita sekarang very busy. Bayangkan 5 hari seminggu you busy dengan kerja. You hanya ada 2 hari saja untuk busy dengan anak-anak. Jadi that is a quality time. Quality time. Jadi gunakanlah masa itu dengan sebaik mungkin. Ya, nenek cantik. Assalamualaikum Tok. So Haji, Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau day bersama dengan Tok hari ini. Memecahkan kebutuhan perbualan yang baik-baik. Isu baik-baik. Nak membawang, boleh membawang yang baik-baik. Hal-hal agama, hal-hal ibadah, hal-hal pribadi Rasulullah, hal-hal isteri Rasulullah. Bukan hal isteri artis, bukan. Isteri artis ni memanglah out of the go. Tapi bicaralah isteri-isteri Rasulullah. Itu memecahkan kebutuhan. Itu yang cantik. Cantik. Jadi dalam soal kita berkomunikasi husband and wife, atuk dengan nenek, cucu, gunakan perkataan yang sesuai. The right word, perkataan yang sesuai. Dan nada suara itu kena jaga. Kadang-kadang perkataannya biasa saja. Tapi oleh kerana nada suaranya tinggi, dia jadi lain macam. Rendah pun tak boleh juga. Terlampau rendah. Terlalu rendah. Kalau tinggi, jadi macam. Walau sebut, atuk sayang lah. Atuk sayang kamu. Kalau sebut, atuk sayang kamu. Menjerit tak jadi. Kalau, atuk sayang kamu. Pun tak jadi. Mesti yang sesuai. Banyak kau ucap terima kasih. Benar sekali nenek. Banyak ucap terima kasih. Tak kena bayar pun. No cost. If you say thank you. No cost. Tapi kenapa orang berat nak memberitahu terima kasih? Sebab itu amalan yang baik. Terima kasih ini amalan yang baik. Respon yang positif. Amalan yang disukai. Apalagi orang membagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu amalan baik. Salam sejahtera ke atas kamu. Dikembalikan salam sejahtera juga ke atas kamu. Semoga diberkati oleh Allah. Assalamualaikum. Kita kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat. Tambah lagi panjang. Tambah lagi panjang. Tanjak dengan. Kau berdiri bersama dengan tu. Dalam soal berkomunikasi, gunakan bunga-bunga kasih sayang di antara suami isteri. Kena guna. Nak marah macam mana pun guna kasih sayang. Kalau nak marah pun marah dalam bentuk kasih sayang. Alah, ini yang saya sayang sangat dekat dengan nenek kau ni. Sebenarnya nak marah tu. Ini yang sayang sangat ni. Tengok. Gunakan perkara-perkara yang seperti ini. Jangan menggunakan perkara-perkara yang negatif kerana dia merugikan. Bayangkan kalau kita bekerja 5 hari seminggu, terperak di pejabat dengan banyak-banyak kerana hanya 2 hari seminggu kita tak boleh isikan dengan quality time, quality activity. Amat merugikan. So you have to wait another 5 days untuk jumpa semula. Jadi jangan bergaduh. Jangan cari isu yang panas. Supaya banyakkan sit down. Talk face to face. Face to face. Face to face. Jadi untuk memecahkan kebutuhan kita, supaya kita menjadi satu keluarga yang baik, pasangan yang baik, gunakan bahasa-bahasa percakapan itu, bahasa-bahasa yang sesuai, bahasa-bahasa kasih sayang. Kasih sayang. Bahasa-bahasa itu penting. Semuanya no need to pay. Semuanya free.
Bahasa-bahasa kasih sayang ni free. No need to pay. Except you promise to give something. Then you have to pay. You have to pay. Sebelum kita meneruskan buat bicara kita, kita baca dulu surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah dan kita niat, sama-sama niat. Semoga pahalanya disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat baginda. Kepada semua rasul-rasul, semua nabi-nabi, dan juga pahala disampai kepada kedua ibu bapa kita, sama ada telah meninggal ataupun yang masih ada, kepada diri kita dan ahli keluarga, kepada anak-anak, menantu, cucu-cucu, isteri, kalau ada ramai lah, kena sebut lah, kepada jiran-jiran, rakan-rakan sahabat, quote of the day, sentiasa bersama dengan tu. Semoga disampaikan pahala Al-Fatihah kepada mereka, sama ada mereka sempat bersama ataupun tidak hari ini, ataupun walaupun sekejap singgah quote of the day bersama dengan tu. Dan seterusnya kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati, khususnya toki kita Nabi Adam alaihissalam. Kita rindu kepada toki kita. Rindu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga rakan-rakan kita, sahabat, kedua ibu bapa kita, orang yang kita sayang, orang yang kita kasihi, terimalah pahala Al-Fatihah kita baca itu. Semoga memberi manfaat kepada anda. Kepada rakan-rakan kita, sahabat, jiran yang sudah berada di dalam kubur, insya-Allah akan memberi satu kelegaan kepada anda. KNBJ. Ya, Assalamualaikum Tok Mak. Waalaikumsalam. Ya, pagi insya-Allah. Amin. Amin, amin. Ombak pantai. Amin, amin. Terima kasih banyak. Atuk lelaki susah nak ucap bahasa kasih sayang. Lain macam. Laki lah senang. Laki kan suka mujuk. Nenek ni. Laki kan dia nak mujuk. Dia nak memujuk takkan dia nak marah. Mestilah dia buka sikit volume dia. Buka volume kasih sayang dia. Caring dia. Dia akan tunjuk lah. Dia nak memikat kan. Kalau dia susah tunjuk tu, tanda tak berapa sayang lah tu. Contoh. Okey, dalam kita berbual dalam keluarga. Perbualan dalam keluarga. Cuba kita gunakan topik-topik yang menjadi cita-cita yang sama dalam hidup. Benda-benda yang sama, persefahaman yang sama. Jangan beza jauh sangat. Suami suka ni, isteri suka ni, kita suka ni, anak suka ni, jauh sangat. Jadi bila bercakap, dua perkataan senyap. Sebab apa? Tidak ngam. Tidak ngam. Hobi berbeza. Cuba cari perbezaan itu yang boleh menjadi satu persamaan. Itu penting. Topik-topik itu penting. Sebab kalau kita boleh bertolak dan ansur. Sebelum kahwin, orang lelaki ni dia boleh bertolak dan ansur. Lepas kahwin, dia boleh bertolak dan tak beransur. Macam-macam. Jadi lepas kahwin, itu dah cerita lain. Jadi kita cuba cari perbualan kita, tajuk yang sama. Topik yang sama. Tapi jangan pula sampai menimbulkan masalah. Sampai bergaduh sebagainya. Ini kita kena jaga. Kita cari topik yang sama. Terutama, katakanlah dalam soal mendidik anak-anak. Cuba cari. Mestilah semua ibu bapa nak lihat anaknya cemerlang, anak yang solehah, anak yang berjaya, anak yang sehat. Jadi kita bercakap dalam topik ni lah. Topik ni. Bang, kita tengok anak tak sihat lah, anak demam lah. Terus, iya ke? Anak kita demam ke? Kan senang tu. Senang ngam tu. Bang, kena ingat minggu depan anak kita konvo tau. Iya ke? Konvo. Mau minggu depan. Nanti you remind. Nur Putri. Pagi tu. Waalaikumsalam. Morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita cari topik yang sama. Banyak rupa cuti sekolah ni. Nak bilang kahwin tau. Langkawi. Apa persiapan kita? Kita dah lama tak bilang kahwin. Berapa lama dah? 30 tahun. 30 tahun tak bilang kahwin. So kita nak pergi ni. Pergi okey lah.
Kita tengoklah apa yang kita. Jadi kita objektif yang sama lah. Benda yang sama. Benda yang sama. Cari benda yang sama. Apa lagi? Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Itu juga objektif yang sama. Bang, kita dah lama tak balik rumah mak ya. Kita baliklah minggu depan. Cuba bercakap benda ni. Ataupun kita bercakap mengenai masalah. 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 Semua orang tak nak cakap masalah. Semua. Tapi kita cakap juga. Kenapa akhir-akhir ni saya rasa macam banyak masalah lah di office lah, apalah. Macam mana ya? Itulah kita kena banyak beristighfar, kita kena banyak beradat. Jadi kita berkomunikasi dalam benda-benda yang baik. Abah ada dengar Ustaz Azhar Idrul kata, kalau kita banyak beristighfar, banyak masalah boleh selesai dengan mudah. Itu contoh-contoh gitulah. Jadi kita amalkan. Amalkan, jangan malu nak beritahu isteri. Memanglah kita bukan ustaz, tapi kita dengar apa ustaz kata. Macam Ustaz Wahdi kata, syurga tu berat bang kalau tak solat. Berat bang. Jangan tinggal solat bang. Iyalah, berat tu. Jadi kita berkomunikasi benda macam ni lah. Matlamat yang sama. Semua orang nak masuk syurga kan? Bagi orang Islam, mestilah nak masuk syurga. Bila nak masuk syurga, you kena solat. Bila nak masuk syurga, jangan buat dosa. Bila nak masuk syurga, jangan pecah amanah. Bila nak masuk syurga, jangan menipu. Bila nak masuk syurga, jangan rasuah. Itu penting. Itu penting. Jadi kita berkomunikasi dalam objektif yang sama. Nanti di syurga kita nak jumpa, walaupun kita mati mungkin berasingan, kubur masing-masing, tapi kita nak daripada masyar kita berjumpa family kita masuk dalam syurga, family kita, macam tu lah. Macam kita bercakap benda yang sama. Cuba tarik sikit. Jadi itu dah antara, cuba cari cara perbualan kita matlamat yang sama. Kalau dah tua dah umur 40, 60, cuba bicara hal agama. Banyakkan bicara hal agama. Kalau umur 40 tak nak lagi bicara hal agama, berat tu. Berat. Atuk pesan ni, berat. 40 tu kalau tak ada turning point lagi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi, siapa yang nak memulakan dulu bicara hal agama? Bagaimana nak memulakan bicara hal agama antara suami isteri ataupun dengan anak? Bagi yang sudah mengamalkan, alhamdulillah, cantik. Bagi yang boleh mengajar Al-Quran anak-anak, cantik. Itu hebat. Bagi yang menjadi imam di rumah, cantik. Cantik. Tapi bagi orang yang masih bermasalah, solat belum tentu, belum ketahuan apa semua, dipecahkan kebutuhan. Ada banyak cara. Satunya, kita ada WhatsApp group kan sekarang. WhatsApp group. Jadi cobalah post isu-isu yang ringan-ringan mengenai agama. Cuba masukkan. Post isu yang ringan-ringan. Kongsikan. Quote of the day. Quote of the day pula. Kongsikan apa ni, potongan-potongan TikTok ke, siapa ke yang ustaz-ustaz buat. Cuba kongsikan. Yang ringan-ringan. Sebab kadang-kadang kalau orang lain tegur, tak apa. Kalau kita tegur, dia sensitif. You tak solat, you masuk neraka tau. Marah dia. Tapi kalau Ustaz Azhar Idrul kata, kalau you tak solat, you jadi kafir, dia tak marah. Dia senyap. Macam tu. Kita guna orang yang ketiga. Kita guna orang yang hebat-hebat. Orang hebat-hebat. Jadi, kita pecahkan kebutuhan. 40 sudah kena berubah. Tak kira lelaki atau wanita. Berubah ke arah banyak bicara mengenai hak agama. Mulai menghafal doa-doa, mulai menghafal ayat-ayat Al-Quran, surah-surah pendek. Itu adalah petanda Allah dah beri hidayah untuk anda berubah. Kalau masih tak berubah, anda belum dapat hidayah. Kalau masih tak berubah untuk beribadat ke arah lebih baik, umur 40 lebih, 50, berarti anda berada dalam keadaan yang kritikal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naya, kesian. Orang yang tidak lagi nak mengubah ibadah dia umur 40. 40. Kalau berubah umur 30, cantik. Kalau berubah umur 20, lagi cantik. Berubah umur 15, lagi cantik. Ini adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah pemuda Islam yang pertama menggabung agama Islam dan menjadi bantu Rasulullah. Dan dia orang hebat. Orang hebat. Itulah pemuda. Maknanya perubahan untuk menjadi lebih baik tidak semesti tunggu tua. Janganlah tak apalah, saya tua nanti umur 70 macam tu. Saya nak berubah lah. Siapa kata kau boleh sampai 70? Nak tengok-tengok 50 dah innalillah. Jangan. Jangan sedap.
Umur ni bukan kau yang menentukan. Bukan kau yang tekan Swiss. Kan? Jadi orang yang berubah awal cantik. Wanita baik, laki-laki baik. Anak-anak kita baik, cucu kita baik. Minta dia memulakan dari awal lagi. Dari awal. Mula-mula memang susah. Nak bangun tahajud susah. Nak solat duha susah. Dia tak pernah buat, ya? Tak pernah buat. Tapi kalau kita dah pernah buat sikit-sikit dah ajak. Jom, mari cucu kita solat duha dengan atuk. Dia tak pernah solat duha. Tiba-tiba, solat duha apa tu? Datanglah solat dengan atuk. Oh, macam ni solat duha. Kita ajar dia. Jadi next time kata, Hakim dah solat duha ke? Belum. Pergi solat duha, rugi tak solat. 2 rakaat dia. Okey tu. Jadi dia membiasakan. Lama kelamaan, bila dia dewasa nanti, dia tak akan tinggal duha. Kalau dia tak tinggal solat sunat duha, maka zuhur dia tak akan tinggal waktu wajib. Itulah kehebatan solat sunat. Solat sunat ini membuatkan kita tidak akan lalai dengan solat wajib. Sebab itulah solat qabliyah ba'diyah kita kena buat. Solat qabliyah sebelum waktu zuhur, selepas waktu zuhur. Jadi kita kena buat sebab untuk mengikatkan solat wajib. Jadi umur 40-an, topik yang paling sesuai sekali ialah buat bicara mengenai soal-soal ibadah. Umur 40, kalau you all kahwin umur 30, anak dah umur 10 tahun dah. Anak dah umur 10 tahun dah. Kalau 2 tahun seorang, umur 40, anak dah 5 dah. Dah 5 dah. Kena mulai dah belajar mendidik anak-anak. Sebab itu kata umur 40, kalau dia sendiri tak berubah, Allahu Akbar. Sedih ya. Kesian dia. Sebab kalau dia kahwin 30, kalau dia kahwin umur 25, mungkin ada nak 8 dah. Kalau dia kahwin umur 15, ada orang kahwin 15. Kan? Bila kahwin umur 15, dia sampai 50. Anak 12 dah. Anak 12. Anak dah tua dah. Anak dah umur 19, 20, 21 dah. Itu kena ambil. Jadi topik quote of the day yang kita cuba bicara hari ini, apabila kita sudah masuk ke usia you sudah dewasa 40-an, banyakkan bicara mengenai hak-hak ibadat, hak-hak agama. Mulai pecah kebuntuan dengan zikir-zikir mudah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi walau kita di mana berada di dalam rumah kita tu utamanya. Sebab apa yang mak bapak buat, itulah yang akan dilihat dan dicontohi oleh anak-anak. Ini kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga. Sebab anak-anak akan menjadikan ibu bapa sebagai idola dia. Jadi kita bicarakan. Jadi matlamat hidup kita ingin membicarakan isu yang sama. Jadi suami isteri, kalau suami 40, isteri 40, ataupun suami 40, isteri 35, cuba buat bicarakan mengenai isu-isu yang sama. Tidak, macam ada orang. Ya. Tutup live saya. Motivasi pagi. Wow, hujan lah. Ada adik ipar datang. Jadi itulah dalam hidup kita, baik kita yang berumur 40-an. 40-an ini buat bicara mengenai isu-isu yang berkaitan dengan agama. Itu penting. Kalau boleh awal lagi bagus. Kalau umur 30, 35 tu suami isteri mulai bercakap mengenai hak agama, itu cantik sangat. Sekali-sekala kalau ada program-program ustaz mengajar di masjid, bawa isteri ke arah perubahan itu. Sebab itu semua hidayah. Semua hidayah. Hidayah yang diberi oleh Allah SWT. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kerana tamu ada. Kita tangguh.